Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam tuition online Perlis Mengaji bagi subjek Pendidikan Islam SPM. Terima kasih Ustazah nak ucapkan kepada Kerajaan Negeri Perlis dengan kerjasama MAIPS, JAIPS dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis kerana memberikan ruang dan peluang untuk Ustazah berkongsi dengan anak-anak pelajar sekalian sedikit ilmu yang ada dan mudah-mudahan dia bermanfaat lah. Okey, hari ini kita akan pergi kepada slot yang kedua, iaitu panduan mudah menjawab pendidikan Islam SPM. Tapi sebelum tu, Ustazah nak minta maaf kepada anak-anak pelajar sekalian yang telah menonton slot yang pertama. Hari tu, kerana Ustazah ada tersilap sikit, masa tu mungkin nervous, ada ralat sikit pada soalan 3, menyembah patung berhala dan menyembah pokok. Bukan A lah, jawapan dia D, syirik jali. Kemudian pada soalan 5, Ustazah tertinggal perkataan kecuali. Okey? Jadi jawapan dia betul sama, cuma tertinggal perkataan kecuali. Jadi siapa tengok slot 1 dan tengok slot 2, boleh relate lah benda ni. Ustazah minta maaf atas kesilapan. Okey. Jadi hari ini kita akan pergi kepada satu slot baru yang membincangkan satu tajuk yang lain daripada hari itu. Kalau hari itu kita dah tengok semua istilah akidah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi ingat tak tips yang Ustazah bagi hari itu? Treat your mind like a drawer. Jadi hari itu kita dah buka laci akidah. Jadi hari ni kita nak tutup laci akidah tu, kita nak buka laci untuk macam mana nak jawab pendidikan Islam kertas 1 dengan baik. Okey? Jadi kita akan tengok apa dia adab, apa dia tata cara, macam mana bila kita dapat kertas soalan pendidikan Islam tu, kita dah tengok soalan, okey, apa first thing yang kita kena buat. Okey, ni susah benda basic, tapi kalau anak murid terlupa, kalau kamu terlupa, kadang-kadang dia boleh memberi kesan kepada jawapan, kualiti jawapan kamu. Okey, sekarang yang pertama kita tengok, first mesti buat garisan. Jadi nak masuk pendidikan Islam, kena bawa pembaris. Okey. Kemudian yang kedua, tulis nombor soalan. Okey, satu soalan dia, kalau kita ingat format kertas 1 bahagian B, ada 4 soalan esei. Jadi setiap satu ni, soalan utama ni, satu muka surat. Contoh, kalau macam satu kertas jawapan A4 ataupun buku, depan dan belakang untuk satu soalan. Walaupun ada ruang, nak masuk soalan 2, kita kena guna kertas baru. Okey, supaya jawapan kita lebih kemas dan tersusun. Kemudian, yang ketiga, kita kena tulis pendahuluan soalan ataupun saya selalu sebut kepala soalan. Kemudian, jawapan pendidikan Islam mestilah dalam bentuk point. Tak payah tulis esei panjang-panjang kecuali pada soalan kebat. Kemudian, ni benda basic juga. Yang kena selalu peringat sebab takut kita terlupa, kena langkau. Bila nak tulis, kena langkau. Baris-baris tu kena langkau supaya dia tak cram, supaya dia tak terlampau padat. Dan ataupun bila kita, mungkin kadang-kadang idea turun lambat, kita nak tambah jawapan tak ada ruang. Jadi kita kena langkau baris. Kemudian untuk soalan perbezaan, kita buat kotak dan tulisan mestilah kemas dan boleh dibaca. Jadi buat apa kita belajar penat-penat, lepas tu kita tulis buku, kita tulis bagi orang tak boleh baca. So apa tujuan kita jawab periksa? Jadi kita biarlah, walaupun tulisan kita unik, pelbagai, yang penting boleh dibaca. Okey, so kita akan tengok. Ni soalan contoh soalan. Okey. Macam mana kita nak jawab? Katalah soalan ni kita dapat nanti. So macam mana kita nak tulis jawapan kita? So saya tunjuk sikit contoh. Okey. So, anda kan ini adalah kertas A4 kita, kertas kajang yang kita dapat. First, saya kata tadi buat apa? Buat garisan. Okey, kita buat garisan. Kemudian, sebab apa buat garisan ni? Sebab kita nak tulis nombor. Kadang-kadang kita ni tangan tak bedung. Kadang tulis nombor, kalau tak tulis garisan, tangan nombor 1 kat ujung elok. Masuk B, C, dah pergi ke sini dah. So, kita tulis garisan supaya dia semua duduk nampak cantik saja. Sebab Islam kan suka benda cantik dan kemas. Okey.
Sekarang kita tengok, kita tulis nombor soalan yang kedua. 1A1. Okey, lepas tu kita tulis kepala soalan ataupun pendahuluan soalan. 2 ciri orang munafik. Okey, ni berdasarkan soalan yang tadi Ustazah tayangkan. Okey, lepas tu kita tulis jawapan. Kalau kita tahu jawapan, kita tulis jawapan yang kita ingat. Okey, dalam bentuk point. Okey, nampak? Lepas tu kita langkau baris untuk tulis jawapan baru. Soalan 2, 1A2. Faktor berlakunya perbuatan munafik. Apa jawapan ni? Kalau tak ingat, kita just buat dash. Okey, kita tinggalkan ruang dulu. Kemudian kita pergi terus pada soalan nombor 3. Kita mungkin boleh ambil masa untuk fikir. Tapi kalau jawapan tak mai juga masa tu, terus duk tenung kertas tu sampai tembus. Sebab kita ada banyak lagi soalan kita nak jawab. Jadi kita biar dulu kat situ. Bila kita dah tulis siap-siap, insya-Allah kita tak tertinggal. Kemudian kita tulis 1A3. Tengok, baca pula soalan ni, tahu tak jawapan? Kemudian kita tuliskan dash dan kalau tahu jawapan, kita terus tulis jawapan. Jadi kita, kalau kat bawah dan bawah ada ruang lagi, kita sambung 1B1, 1B2 dan seterusnya. Tapi kalau ada ruang lagi, tapi kita nak masuk soalan 2, kita jangan tulis di ruang itu, kita pergi ke muka surat yang baru. Okey, so kita setiap nombor utama tu mesti berada di atas. Okey, so tulis nombor soalan di macam soalan 1 tadi, sama juga soalan 2. Kemudian mesti ingat, mula soalan baru di muka surat baru. Okey, Ustazah marah sungguh kalau siapa yang nombor 2 dia duduk di bawah sana tu. Okey, sebab apa? Sebab nanti pemeriksa yang susah dan akan menyusahkan markah hampa juga. Okey, so nampak nombor 2 di muka surat baru. Sama juga nombor 3 dan nombor 4. Okey. Kemudian saya nak tunjuk macam mana nak jawab kalau soalan perbezaan. Okey, contoh kat sini 2 perbezaan hutang dan riba. Kita kena buat kotak. So, kita tulis kotak elok-elok. Perbezaan dia mesti setara antara satu dengan satu. Kalau belah sini hukum, belah sini hukum. Kalau belah sini tujuan, belah sini tujuan. Dia tak boleh dalam susunan yang berterabur. Kemudian, okey, settle kat situ untuk cara tulis jawapan. Okey, jadi semua orang yang dah faham macam mana cara nak tulis jawapan, nanti tak mustahil lah satu bandel sekolah yang sama tu semua orang jawapan kemas saja. Okey. Kemudian yang kedua, lepas kita dah tahu cara nak tulis jawapan, kita kena tahu macam mana nak kenal pasti kata tugas. Okey, sebab apa kita kena tahu kata tugas? Sebab daripada kata tugas ni lah kita nak tahu macam mana kita nak tulis jawapan yang menepati kehendak skema jawapan. Okey. So, kita tengok yang ni adalah antara kata tugas yang Ustazah ambil daripada kertas soalan SPM 2019. Okey, nyatakan, apakah. Yang kedua, jelaskan, terangkan, huraikan, ramalkan, buktikan. So, kita tengok kalau soalan kata tugas dia nyatakan ataupun apakah, jawapan yang nak macam mana? Jawapan yang ringkas, jawapan dalam bentuk fakta. Okey, kalau soalan tu kata tugas dia jelaskan, kita mesti buat point juga, tapi ayat mesti lengkap. Okey, nanti kita tengok contoh. Untuk soalan terangkan, yang ni selalu kita semua terlupa. Okey, bila kita duk ralik nak jawab tu terlupa. Terangkan mesti ada isi dan huraian. Macam mana nak sambung? Tambah tu dan tambah tu dan. Jadi dekat dan tu kita kena letak suka. Okey, kata kunci dia suka. Supaya, untuk, kerana, agar. Jadi kalau ayat tu tak sesuai, baru kita boleh tukarlah dengan dengan, seperti dan sebagainya. Tapi majoriti selalunya kita boleh guna suka ni. Kemudian untuk soalan yang gunakan kata tugas, huraikan, ramalkan, buktikan, normally dia adalah soalan kebat. Jadi bila kebat, kita kena tulis dalam perenggan dan dia mesti ada 4 perkara. Yang pertama, kena ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, kalau kita bagi isi, 4 isi, kita dapat apa markah? 1 markah saja.
Okey, sebab kita tak mau banyak isi kat sini. Soalan kebat kita nak satu isi, tapi satu isi yang disokong dengan hujah, contoh, penerangan dan kesimpulan. Okey. So, kita tengok contoh soalan lagi. Kita tengok kat situ, soalan bahagian B nombor 1, soalan akidah lah. Kan, hari tu Ustazah terang, kalau soalan 1 dia mesti akidah. Okey. So, mana dia kata tugas pada soalan ni? Boleh teka tak? Okey, masing-masing cuba teka, cuba kenal pasti di manakah kata tugas. Okey. Apakah nama lain bagi Ahli Sunnah wal Jamaah? Kata tugas dia adalah apakah? Kemudian, jelaskan dua prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata tugas dia, jelaskan. Nyatakan. Okey, nyatakan ni dia sama dengan apakah tadi, maksudnya nak fakta. Kemudian soalan B1, apakah? Dan soalan B2, terangkan. Jadi bila kita nampak soalan terangkan ni, biasakan masa buat latihan, masa buat ulang kaji, kita terus bulatkan dan kita letak kat tepi I tambah H tadi tu. Isi tambah huraian. Supaya kita ajak diri kita untuk ingat yang soalan terangkan kena ada isi dan huraian. Okey, macam tu. Boleh juga tambah sekali dengan suka. Tulis siap-siap supaya kita tidak terlupa. Okey, kemudian soalan seterusnya. Okey, ni soalan apa ni? Kenal tak ni soalan apa? Okey, first kata tugas dia adalah huraikan. Dan bila ada macam ni, ada kepala, ada panjang-panjang sikit soalan, dia selalunya soalan kebat. Jadi macam mana nak kenal soalan kebat? Yang pertama, dia mesti ada stimulus ataupun rangsangan minda. Kemudian, selalunya, dan memang kita tak pernah jumpa lagi, soalan kebat dia tiada kuantiti jawapan. Dia tak ada tanya, jelaskan 4 perkara, nyatakan 2 ciri. Tak ada, dia tak ada kuantiti. Dan soalan dia nampak macam susah. Tapi sebenarnya dia tak susah sangat sebenarnya. Okay? So ni adalah soalan kebat. Yang mana tadi Ustazah kata kebat kena ada 4 perkara. Yang pertama, isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Okey. Sekarang ni kita tengok beberapa contoh daripada jawapan senior-senior kamu. Okey. Contoh jawapan yang cemerlang daripada soalan-soalan yang ada ni. Kita tengok jelaskan faktor berlakunya perbuatan tersebut. Perbuatan tu adalah perbuatan munafik. Okey, faktor. So kata tugas dia apa? Jelaskan. Jadi jelaskan, cukup sekadar menjawab begitu ya. Dan penting pemeriksa boleh faham apa kamu tulis. So jawapan dia kurang didikan agama, terpengaruh dengan keadaan sekeliling, tidak mempunyai asas akidah yang kukuh. Okey, sebab tu soalan jelaskan. Kemudian kita tengok contoh yang seterusnya. Terangkan 2 akibat perbuatan tersebut terhadap masyarakat. Akibat perbuatan munafik terhadap masyarakat. Okey, nampak tak? Bila soalan terangkan, kena ada apa tadi? Kena ada isi dan huraian. Okey, saya tengok. Pelajar ni dia tulis tak huraian? Kita cari perkataan apa tadi? Kalau nak tahu ada huraian ke tak? Suka. Okey, supaya, untuk, kerana, agar. So kita tengok ada masyarakat akan berpecah belah kerana saling tidak menepati janji yang dibuat. Masyarakat akan mundur kerana tidak hidup secara bekerjasama. Masyarakat akan hidup secara individualisme kerana kerap bergaduh. Okey, so ekonomi masyarakat terjejas kerana sering berbalah. Jadi bagi beberapa pilihan jawapan, okey, so, untuk selamatkan diri dia lah. Tapi yang penting ada isi dan huraian. Okey. Kemudian, soalan seterusnya. Terangkan 2 kepentingan penetapan hukuman tersebut. Hukuman mencuri. Jadi, apa dia kata tugas kat sini? Terangkan. Bila terangkan, kena bulatkan. Lepas tu tulis isi dan huraian. Kemudian, suka. Anak-anak murid Ustazah yang mana Ustazah ajak tahun lepas, dah ajak dah ni. Jadi, kena biasakan diri. Sebab bila kita terlupa, tambah-tambah tak sekolah lama ni, lama tak dengar ustazah-ustazah, cikgu-cikgu bercakap, dia pakat terlupa habis. Jadi apa? Storage yang mana lama-lama tu dah terdelete dah kan. So kita kena top up balik, jangan delete terus Sebab kita semua nak SPM ni, calon-calon SPM ni nak SPM,
Jadi kena tak boleh buang. Kena jaga benda tu, ingat nanti sampai nak SPM nanti. Okey. Tengok jawapan dia. Dua kepentingan hukuman tersebut. Memberi kesedaran dan amaran agar orang ramai tidak terjebak dengan perilaku tersebut. Mana dia yang menunjukkan huraian? Agar. Okey. Yang kedua, mengurangkan kadar jenayah mencuri kerana orang ramai mengetahui hukuman tegas yang bakal diambil. Jadi, kat mana suka dia? Pada perkataan kerana. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, tengok ada gambar. Ada maksudnya gambar ni adalah stimulus. Okey, gambar majlis persandingan. Persandingan adalah satu amalan semasa walimatul urus. Huraikan pendapat anda bagaimana persandingan boleh menjadi haram. So ni soalan kebat. Macam mana nak tulis soalan kebat? Okey, ambil masa fikir sikit. Apa agak-agak jawapan ni? Apa yang kena ada dekat soalan kebat? Okey. So, macam mana kita nak mula? Selalunya anak murid ustazah akan tanya, macam mana nak mula ayat? Nak tulis soalan kebat ni? Kita boleh tengok pada penyataan soalan tu, kalau sesuai kita boleh quote balik, kita boleh ambil balik. Jadi kat sini dia tanya pendapat kita. So, bila tanya pendapat, kita boleh mula dengan pada pendapat saya. Okey? So, isu dia apa? Persandingan boleh jadi haram. Isu dia kan? So, kita ambil balik. Persandingan boleh menjadi haram. Okey, dengan berlakunya pendedahan aurat. Contohnya, apabila pengantin perempuan memakai pakaian yang ketat. Kesannya, bukan sahaja pengantin mendapat dosa, malah orang yang melihat turut mendapat dosa. Oleh itu, kita hendaklah mengelakkan perkara-perkara yang menyebabkan majlis walimatul urus menjadi haram agar perkahwinan itu diberkati. So, ini adalah contoh jawapan. Mari kita kenal pasti mana satu isi huraian-huraian lengkap dan kesimpulan. Okey? Dengan berlakunya pendedahan aurat. Selepas pada ayat permulaan tu, mesti isi. Okey? Jadi, dengan berlakunya pendedahan aurat, maka persandingan tu boleh menjadi haram. Kan? Itu adalah isi. Kemudian kita buat huraian. Huraian ni boleh jadi apa-apa. Contoh, kesan, hikmah, akibat, apa-apa saja. Kepentingan, apa-apa saja yang kita boleh sesuaikan, nak sokong isi kita tu, boleh jadi huraian. So kat sini kita guna contoh. Kemudian, kesannya tu adalah huraian lengkap yang menyokong contoh tadi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kita boleh mula kesimpulan dengan perkataan oleh itu. Lepas tu kita mesti ada seruan hendaklah buat apa? Kita kena elak perkara-perkara yang menyebabkan majlis walimatul urus menjadi haram. So kesan dia apa? Perkahwinan kita diberkati. So ni adalah susunan macam mana cadangan jawapan soalan kebat. Jadi soalan kebat ni kalau kamu ada idea lain, mungkin tadi kamu terfikir jawapan-jawapan yang tak sama dengan yang ustazah punya jawapan. Yang penting kamu ada hujah kamu ada kamu punya contoh sendiri, bukti sendiri, jadi tak ada masalah ya. Melainkan kalau dia terpesong, terkeluar tajuk, itu satu masalah. Okey, sebab tu kita kena banyak buat latihan. Kemudian kita kena suruh ustazah kita cek, nak pastikan yang kita jawab tu adakah kita berada di jalan yang benar. Okey. Sekarang kita tengok sedikit panduan. Kalau soalan kebat menggunakan kata tugas bagaimana? Soalan nak apa? Soalan nak cara. So jawapan kita mesti bagi cara. Kalau soalan menggunakan kata tugas kenapa atau mengapa, jawapan yang kita beri mestilah punca, faktor, sebab. Okey. Kalau soalan tanya hujah, tanya pendapat kita, buktikan, ramalkan, huraikan. Okey, isi kita tu memerlukan bukti dan mesti ada disokong dengan contoh dan fakta yang sewajarnya. Kemudian kalau soalan kata apakah kemungkinan berlaku? Jawapan mesti menyatakan kesan atau akibat. Walau bagaimanapun, panduan ni bukanlah macam orang kata apa yang tu saja tak. Dia berubah, boleh berubah bergantung kepada bentuk soalan dan isu yang dikemukakan. So kebijaksanaan kita lah untuk melihat bagaimana kita nak olah jawapan kita mengikut kesesuaian soalan. Okey. So takat tu kita dah habis bahagian pertama
daripada tadi, panduan untuk menulis jawapan. Okey, jawapan pendidikan Islam SPM kertas 1. Daripada tata cara adab dia tadi nak tulis macam mana, kemudian kita kenal kata tugas, walaupun nampak simple, tapi kadang-kadang kerana kita tidak alert, kerana kita tidak peka pada kata tugas ni lah, kadang-kadang kita boleh hilang banyak markah yang boleh menghalang kita dapat A+. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu panduan mudah untuk lulus pendidikan Islam kertas 1. Ni lulus dan beyond lulus lah, A lah. Kita tak mau dapat gagal. Kita nak dapat atas lulus, dan kalau kita dah lulus kita nak dapat lebih baik. Kalau kita dah dapat lebih baik, kita nak cemerlang. Okey, dan kalau kita dah cemerlang, kita nak maintain, kita nak kekalkan prestasi kita tu sampailah kita dapat result nanti A+ tertera pada slip kita. Okey, so masing-masing perjuangan dia tak sama. Okey, perjuangan kita tak sama masing-masing. Okey, macam setiap orang, ada orang dia ada dia punya tahap kemampuan dan cita-cita dia yang tersendiri. So, Ustazah bagi ni semua, setiap peringkat apa-apa saja kamu, di mana tahap kamu berada, kamu boleh guna. Okey. Sebelum tu, sekali lagi Ustazah kongsikan link kepada Padlet Ustazah. Padlet ni slot 1 hari tu Ustazah dah bagi, Ustazah share lagi. Sebab dekat Padlet ni kalau kamu pergi, kamu boleh scan QR code. Okey. Kita akan dekat Padlet ni tempat Ustazah berkongsi bahan-bahan, nota-nota yang Ustazah guna untuk mengajar selama ni. Okey, dan tahun ni adalah tahun terakhir sebenarnya. Nota-nota ni berfungsi sebab lepas ni kita akan silibus baru. So ni sayanglah kalau kita tak guna. So masing-masing boleh download dan boleh print. So Ustazah akan letak lagi tambahan. So kalau kita boleh tengok. Okey, yang ni yang atas ni kalau ungu ni yang nota akidah minggu lepas. Okey, Ustazah ada juga kongsi video-video yang berkenaan yang kalau sempat nanti Ustazah akan share. Okey. Kemudian ada lagi nota di bawah-bawah ni, nota tokoh, okey, panduan mudah yang kita akan belajar hari ni, Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah, masalah rumah tangga, dan nanti Ustazah akan tambah lagi nota-nota yang seterusnya. Jadi link ni boleh save, boleh simpan. Jadi bila Ustazah update ataupun Ustazah masuk ke apa-apa bahan, kamu boleh ambil. Okey? Tanpa bayaran apa-apa. Kemudian ada link satu lagi nanti, tu boleh Ustazah akan tunjuk, kamu boleh guna untuk tanya soalan. Siapa yang kenal Ustazah, yang ada nombor telefon, bolehlah WhatsApp. Tapi siapa yang tak ada, boleh je berhubung sama ada di Facebook ataupun boleh tulis di Padlet ni lah. Okey? So kita boleh belajar walau di mana saja kita berada, walau apa saja ujian yang Allah beri, kita tak patut jadikan alasan, kerana sebenarnya orang yang bijak adalah orang yang mencari peluang. Okey, sebenarnya ni adalah peluang untuk kita cover balik, tengok balik apa dia, kat mana kita nak baiki kelemahan kita, sebab Allah bagi masa yang sangat banyak. Okey, untuk kalau kita niat kerana Allah belajar ni dapat pahala. Okey. So sekarang kita akan tengok bahagian kedua, panduan mudah jawab soalan. Okey. So bila kita kata panduan mudah jawab soalan, macam tadi kita kena kenal kata tugas kan? Okey, lepas tu lepas kata tugas, kita tengok kata kunci pula. Kalau soalan tanya faktor, punca, sebab perkara yang negatif. Negatif maksudnya perkara yang buruk. Okey, kenapa seseorang tu buat perkara tu? Kenapa perkara buruk ni terjadi? Okey, contoh soalan dia. Kenapa khurafat terjadi? Kenapa masyarakat melakukan riba? Tu contoh nak bagi faham untuk kotak ni. So, jawapan mudah dia adalah, kita ingat ITK. Iman tidak mantap, terpengaruh dengan rakan atau persekitaran yang tidak baik. K tu kurang didikan agama. Okey, so ingat faktor, punca, sebab, perkara negatif. Kita ingat ITK. Iman tidak mantap, terpengaruh dengan rakan atau persekitaran yang tidak baik. K, kurang didikan agama. Okey, so ingat masuk dalam kepala. Macam saya kata tadi, kita sekarang tengah buka laci panduan mudah. Okey, panduan mudah ni dia ada mula dengan faktor, punca, sebab. ITK. Okey. Kemudian yang kedua, kesan buruk, akibat, implikasi.
Apa yang kat sini maksudnya, apa yang kamu buat, apa yang anda buat apa yang akan dapat jika buat perkara yang tidak baik. Okey, apa jadi kalau buat benda tak baik ni? Okey. So contoh soalan, jelaskan implikasi zina. Zina benda tak baik kan? Jelaskan implikasi zina dalam masyarakat. So dia ada dua dimensi kat sini kalau boleh tengok, dimensi diri dan masyarakat. So kita kena tengok soalan tu tanya pada siapa. Kalau dia tanya secara umum, kita boleh jawab macam mana-mana. Tapi kalau dia tanya kepada individu, maksudnya diri, maka kita ingat benjimar. Ben tu maksudnya dibenci oleh Allah. Ji tu maksudnya jiwa tidak tenang. Mar tu adalah maruah dipandang rendah. Okey. Kalau masyarakat, dimensi masyarakat, kesan buruk akibat implikasi kepada masyarakat, kita ingat May. May ni maksudnya masyarakat, ekonomi, image. So kita ingat May yang buruk. Okey, May yang buruk maksudnya kesan tak baik lah sebab benda tak baik kan. May yang buruk, masyarakat, M tu masyarakat tidak aman ataupun masyarakat tidak harmoni. E, ekonomi masyarakat mundur. I, image masyarakat dipandang rendah. Okey, so kita ingat May yang buruk. May tu apa? Masyarakat, ekonomi, image. So, benda buruk. Takkanlah masyarakat aman. So, masyarakat tidak aman. Ekonomi masyarakat mundur. Image masyarakat dipandang rendah. Okey. So, yang pertama tadi, faktor punca sebab ITK. Yang kedua, kesan buruk akibat implikasi. Dia ada dua dimensi, diri dan masyarakat. Kalau diri, benjimar. Kalau masyarakat, May yang buruk. Okey, sekarang kita pergi yang ketiga. Kebaikan, kelebihan, hikmah, kesan baik, faedah. Ingat ni antara mana-mana lebih kurang masuk sekali. Kebaikan, kelebihan, hikmah, kesan baik, faedah. Apa yang kita dapat kalau kita buat perkara yang positif, perkara yang baik. Contoh, apakah kebaikan melakukan amalan sunat? Sama juga macam tadi, dia ada dua dimensi. Kalau buat benda baik, apa yang diri kita dapat? Ataupun bila buat benda baik, apa yang masyarakat akan dapat? So kalau untuk diri, kita ingat sajimar. Okey? Disayangi oleh Allah, jiwa menjadi tenang, maruah dipandang tinggi. Okey, so dia terbalik daripada tadi. Tadi benjimar, sekarang sajimar. Disayangi oleh Allah, jiwa menjadi tenang dan maruah dipandang tinggi. Okey. Kalau dimensi masyarakat, kita ingat masih juga May sebab dia sama kan. Cumanya tadi May yang buruk, sekarang May yang baik sebab kita buat benda baik, benda positif. Okey. So apa yang masyarakat akan dapat? May yang baik, terbaik buang saja yang negatif tadi. Tadi masyarakat tidak aman, sekarang masyarakat aman atau masyarakat harmoni. Kemudian tadi ekonomi masyarakat mundur. Terbalik mundur apa? Ekonomi masyarakat maju. Kemudian image masyarakat dipandang tinggi. Tadi dipandang rendah, sekarang tinggi. So kita terbalikkan sahaja benda ni nah. Okey. So kita selesai yang tu. Kita akan tengok kalau soalan tanya hikmah Islam melarang. Okey. Hikmah Islam melarang sesuatu perbuatan. Kalau soalan hikmah ni jawapan dia kena positif. So jawapan dia diredai oleh Allah, memelihara imej Islam. Tapi kalau soalan tanya sebab Islam melarang, okey, jawapan dia mesti negatif. Okey, dimurkai oleh Allah, mencemarkan imej Islam. Okey, kamu faham kan? Benda positif dan benda negatif. Positif maksudnya benda baik, negatif benda yang tak baik. Okey. Kita kena ingat juga bila soalan kita baca soalan, kalau soalan dah bagi beberapa satu istilah atau perkataan, kita tak boleh gunakan yang tu sebagai jawapan kita balik. Okey, kita tak boleh ulang balik. Kemudian kalau soalan berbentuk negatif, maksudnya tadi sebab Islam larang, bentuk negatif, maka jawapan pun mesti dalam bentuk yang negatif. Okey, kalau positif, kita kena bagi jawapan yang positif. Okey, contoh kat situ, cara khusyuk dalam solat. Kita tak boleh guna perkataan tidak sebab tidak ni macam negatif kan. Tidak melewatkan solat tu betul, tapi tak terima sebab dia berunsurkan negatif. Jadi jawapan yang diterima adalah solat di awal
waktu. Jadi benda-benda macam ni lah kita kena sensitif, kita kena banyak buat latihan untuk kenal pasti sama ada kefahaman kita ni betul ke tak betul. Okey? Tapi kalau Ustazah selalu kata, kita jangan kedekut nak tulis jawapan. Kalau kita tak pasti, kita tulis lagi jawapan-jawapan seterusnya di bawah. Kita jangan judge diri kita. Nah, anak-anak sekalian, Ustazah selalu pesan kan, kalau kita tak pasti ataupun kita macam ingat-ingat lupa, apa yang ada tu kita tulislah. Kita tulis saja, jangan takut. Biar pemeriksa yang judge, pemeriksa yang bagi markah, kamu jangan hukum diri kamu. Mana tahu apa yang kamu fikir tu betul, tapi sebab kamu rasa takut, kamu tak tulis. Rugilah. Jadi kalau kamu tulis, kalau benda tu betul, kamu dapat markah. Kalau benda tu salah, kamu tak dapat markah. Tu je. Tak ada hukuman apa-apa pun. Jadi kita kat sini kita kena ada satu keyakinan apa saja yang kita fikir dan kita rasa tu jawapan dia, kita tulis dulu. Okey, kita jangan judge lagi diri kita. Okey. So, kita dah pi kepada yang tadi yang pertama, faktor, punca, sebab. Ingat ITK. Kemudian kesan buruk, akibat, implikasi. Kalau kepada diri kita ingat benjimar. Kalau kepada masyarakat kita ingat me yang buruk. Kalau kebaikan, kelebihan, hikmah, kesan baik, faedah, kita ada dua dimensi juga. Kalau diri kita ingat sajimar. Kalau masyarakat kita ingat me yang baik. Okey. Kemudian kita sambung lagi. Yang seterusnya adalah, ini soalan favourite lah dalam Merdeka Islam ni. Kata satu ke, kata dua ke. Dia suka tanya kita punya pendapat, kita punya pandangan, okay, tentang langkah, cara, amalan atau usaha. Ada 4 bahagian kat sini. Dia tengok ada 4 kotak kat situ. Yang pertama, langkah, cara, amalan, usaha untuk tingkatkan iman diri sendiri. Yang kedua, langkah, cara, amalan, usaha untuk elakkan diri kita daripada buat larangan Allah. Yang ketiga, langkah, cara, amalan, usaha untuk kita baiki orang lain yang melakukan larangan Allah. Maksudnya kita tengok orang buat maksiat, apa kita patut buat. Kemudian yang keempat, macam mana cara, langkah, amalan dan usaha untuk kita mengekalkan perpaduan dan keamanan. Okay, jadi Ustazah nak bantu kat sini sikit. Bantu dari segi apa? Benda ni sebenarnya kalau kita kita dalam keadaan fokus, kita tak ada masalah nak ingat. Tapi Ustazah bantu dengan lagu supaya bila kita nervous ke, kita terlupa ke, insya-Allah lagu tu dia akan ada di situ sebagai panduan kita untuk kita pegang dan supaya kita tidak tersilap. Okey? So kita sama-sama dengar lagu, masih anak murid yang sama juga yang melagukan lagu ni. Ilmi Irfan. Okey, lagu ni Ustazah dah buat tahun lepas. Dan Alhamdulillah boleh, maksudnya anak-anak murid Ustazah dekat Tengku Sulaiman tu, dia boleh ingat lagu ni sampai keluar ni. Dia buat voice, dia kata Ustazah duk lekat lagi dalam kepala lagu ni. Okey, maksudnya kalau mereka boleh dan mereka boleh lulus dan dapat elok Merdeka Islam, hampa pun boleh lah, maksudnya junior-junior pun boleh lah buat juga benda sama. Okay, kita dengar nah. Panduan mudah untuk lulus SPM, bahagian langkah, cara, amalan dan usaha. Cara, amalan, usaha, langkahmu, tingkatkan iman diri sendiri, amal selalu solat sunat kau ikhlaskan, tuntutlah ilmu, amal qiyamul lail, elakkan diri, lakukan larangan, tingkatkan iman, dekati Tuhanmu dengan yang baik, berkawanlah kamu, hadirlah kamu ke majlis ilmu, baik
baiki orang lain, buat larangan Allah. Sila beri nasihat, sila buat laporan, ajak ke majlis ilmu atau pergi ke masjid, ajak baca Al-Quran. Kau kan disayang Tuhan, kekalkan perpaduan dan jaga keamanan. Salam senyum dan tegur, sedekahlah kamu, tolong menolong. Okey, lagu tu dia ada ulang. Nanti boleh dengar sampai habis dan kena hafal nah. Okey. Kena hafal, wajib hafal. Sekarang Ustazah nak tunjukkan macam mana kita nak ingat. Okey, tadi ada 4 kotak, ingat tak? Ustazah tunjuk tadi dalam kotak ada 4 perkara. So ada 4 perenggan yang kita kena ingat. So perenggan pertama tadi ni lirik tadi kan dekat muzik, dekat video. Cara amalan usaha langkahmu, tingkatkan iman, diri sendiri amal. So, cara amalan usaha langkah ni maksudnya semua soalan, bila kita buka soalan, kita nampak je soalan tu pada cara, langkah, amalan atau usaha, kita terus ingat lagu. Okey, ni lagu. Cuma kita nak tahu lagu ni part mana. Okey. So, kita tengok yang perenggan pertama ni adalah cara nak tingkatkan iman kita sendiri. So, selalu solat sunat. Itu yang isi yang pertama. Yang kedua, tuntutlah ilmu. Yang ketiga, mengamalkan qiyamul lail. So, kalau soalan tu kita rasa dia nak soalan macam mana kita, diri kita sendiri nak tingkatkan iman. Okay, nak baiki diri kita, nak jadi lebih baik lagi. So, kita boleh tulis point ini. Tapi kalau kamu ada isi kamu sendiri, kamu boleh tambahlah. Cuma saya suruh tulis yang ni juga. Lepas tu, tulislah apa kamu nak tulis. Okey? Kemudian kita tengok perenggan yang kedua. Okey, elakkan diri, lakukan larangan. Macam mana cara usaha amalan langkah nak elakkan diri daripada buat larangan Allah? Yang pertama, tingkatkan iman. Okey, yang tulisan hitam tu dia nak cantikkan lagu je. So kita nak ingat isi dia, tingkatkan iman. Yang kedua, dengan yang baik berkawanlah kamu. Berkawan dengan orang yang baik, orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, hadir ke majlis ilmu. Okey, itu perenggan yang kedua. Kemudian perenggan yang ketiga, baiki orang lain buat larangan Allah. Macam mana kita nak baiki, nak tolong, nak bantu orang lain yang buat larangan Allah? Yang pertama, beri nasihat. Okey, yang nombor-nombor tu semua adalah isi. Beri nasihat. Yang kedua, buat laporan. Kalau kita murid dekat sekolah, tengok soalan. Situasi kalau kat sekolah kita lapor kepada guru. Tapi kalau kita dekat luar, dekat dalam masyarakat, kita lapor kepada pihak berkuasa. Kemudian yang ketiga, kita boleh juga ajak ke majlis ilmu ataupun kita ajak orang pergi masjid, kita ajak orang baca Al-Quran, okey, kita ajak orang buat benda-benda yang baik supaya dia bantu dia untuk tidak buat larangan Allah. Kemudian perenggan yang keempat, kekalkan perpaduan dan jaga keamanan. Okey, macam mana cara nak kekalkan perpaduan? Okey, ni point saja. Kita bila tulis jawapan, kita kena tulis ayat penuh lah. Okey, jangan bagi satu je, setepek kat situ. Tak boleh. So, kita kata kunci dia adalah salam, senyum, tegur, sedekah, tolong, menolong. So, ada 5 isi kat sini. Kita boleh tengok kesesuaian soalan. Okey, yang mana yang kita boleh gunakan terhadap soalan isu perpaduan dan keamanan ni. Okey, so kita tengok soalan. Okey, kita tengok soalan, kita nak cuba jawab. Macam mana kita nak jawab? Okey, kita sambut tengok soalan nombor 2. Faktor, jelaskan faktor berlakunya perbuatan tersebut, iaitu perbuatan munafik. So kita tulis balik kepala soalan, faktor berlakunya perbuatan munafik. So ingat tak tadi, panduan mudah jawab soalan. Kalau faktor, ingat apa? Faktor punca sebab. Otak kita kena proses macam tu. Kalau tengok soalan faktor, ingat faktor punca sebab ITK. Okey. Kalau faktor punca sebab, ingat ITK. So iman tidak mantap, terpengaruh dengan rakan yang tidak baik dan kurang didikan agama. Kita boleh tulis. Dan kalau kamu rasa kamu tak puas hati nak tulis jawapan lain, tulislah jawapan lain. Tapi
pastikan jawapan ini ditulis supaya kamu selamat. Okey. Kemudian kita tengok dua akibat perbuatan tersebut. Perbuatan munafik terhadap masyarakat. So kita ingat akibat. Akibat kat kotak yang mana? Kesan buruk. Okey. Kesan buruk atau akibat implikasi. Ingat apa? Dia kata, lepas tu kita tengok pula kepada masyarakat. So kepada masyarakat kita tengok, tak bolehlah bagi yang individu, kita kena bagi masyarakat. So me yang buruk. Jadi me yang buruk adalah masyarakat hidup apa? Masyarakat tidak aman, hidup masyarakat tak aman. Kemudian ekonomi masyarakat mundur dan imej masyarakat dipandang rendah. Tapi tengok soalan tadi dia ada terangkan. Jadi kat tepi tu kita kena tulis isi dan huraian. Okey? Nampak tak? Bila kita tulis hidup masyarakat tidak aman, dapat satu markah je. So kita kena tambah suka kerana sering bercakap bohong. Okey? Baru kita dapat 2 markah. Dan sama juga jawapan yang kedua, ekonomi masyarakat mundur kerana tidak amanah dan melakukan perbuatan khianat. Okey? Sekarang kita tengok beberapa soalan yang berkaitan. Terangkan 2 langkah untuk menangani orang murtad daripada berleluasa dalam masyarakat. 2 langkah. Bila kita kata langkah, kita ingat lagu. Okey? Bila ingat lagu, langkah untuk apa? Menangani orang murtad daripada berleluasa. Orang murtad kita ke orang lain? Bila orang lain, kita akan terus ingat, kena ingat perenggan ketiga. Okey? Iaitu baiki orang lain. Gitu Ingat yang tu. So kita akan ingat jawapan dia apa? Beri nasihat, sila buat laporan, ajak ke majlis ilmu. So itu adalah jawapan dia. Okey, memberikan nasihat. Tapi sebab soalan terangkan kena ada isi dan huraian, maka kita tambahlah supaya jawapan kita ada huraian. Memberikan nasihat agar mereka tidak melakukan perbuatan murtad. Membuat laporan kepada pihak berkuasa supaya mereka takut dan insaf. Okey. Soalan seterusnya. Jelaskan 2 cara anda menghindari perbuatan riddah. Okey, macam mana? Cara juga bila ada cara, maksudnya ingat lagu. Okey, bila kita tengok cara, ingat lagu. Anda, maksudnya diri kita. Bila diri kita, sama ada perenggan 1 atau perenggan 2, rangkap 1 atau rangkap 2. So, menghindari perbuatan riddah. Yang pertama, dia masuk dalam bab tingkatkan iman ke masuk elakkan diri? Yang kedua, elakkan diri kan? Jadi, macam mana cara nak elakkan diri? Kita kena, kalau kita hafal, kita akan cepat ingat. So, jawapan dia adalah tingkatkan iman dengan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, berkawan dengan orang yang soleh atau berkawan dengan orang yang baik. Dan yang ketiga, hadir ke majlis ilmu. Okey, soalan seterusnya. Terangkan 2 hikmah taubat terhadap individu. So, hikmah ada dalam lagu tak? Tak ada. So, bila bukan dalam lagu, dia dekat panduan yang awal tu. So, kita ingat hikmah, kawan-kawan dia apa? Kebaikan, kelebihan, kesan baik, faedah. Okey, kita tengok pula. Kepada diri ke kepada masyarakat? So, bila individu, diri. Jadi, kita ingat sajimar. Jadi, jawapan dia, disayangi Allah, jiwa menjadi tenang, maruah dipandang tinggi. Cuma sebabkan soalan tu terangkan, maka kena ada isi dan huraian. Jadi kita tambah disayangi Allah 1 markah, kerana tidak melakukan maksiat 1 markah. So kita dapat 2. Kemudian jiwa menjadi tenang 1 markah, kerana hati bersih dan suci. Kita dapat lagi 1 markah. So kita dapat full mark dekat situ. Kalau kita tak yakin lagi, kita tambah lagi jawapan supaya kita ada backup jawapan. Sebab tu Ustazah kata kita jangan kedekut bagi jawapan. Kemudian soalan yang seterusnya, jelaskan amalan yang anda lakukan di sekolah bagi mengekalkan perpaduan sesama rakan sebaya berbilang bangsa. Amalan. Ada dalam lagu tak amalan? Okey, ada dalam lagu. So kita nak tengok dalam lagu rangkap ke berapa? Perpaduan rangkap ke 4. Okey. Salam senyum dan tegur sedekahlah kamu. Tolong menolong. So mana yang sesuai kita nak guna kat sini? So kita tulis. Ni sebab soalan jelaskan tak payah ada huraian. Tapi kita kena bagi ayat yang lengkap. Saling bertegur siapa? Sesama rakan sekelas. Tolong menolong apabila rakan dalam kesusahan. Melemparkan senyuman apabila bersua. Ini contoh Macam-macam jawapan lagi kita boleh tulis. Okey, so kita selesai kepada panduan mudah untuk lulus ataupun untuk cemerlang dalam menikah Islam.
Sekarang saya nak kongsi sikit, ada masa sikit lagi. Panduan mudah nak ingat tokoh tingkatan 5 dengan lagu. Jadi kat sini ada 6 tokoh kita kena ingat tingkatan 5. Okey. Setiap satu tokoh ni dia ada lagu dia yang Ustazah tukar tahun 2017. Jadi lagu-lagu old school lah, lagu-lagu 2017. Tapi Ustazah rasa tak ada masalah sebab kita punya point bukan nak menyanyi. Kita punya point adalah nak ingat fakta. Tapi kalau kita nak baca saja kita tak susah nak ingat. Jadi kita ingat dalam bentuk lagu supaya dapat bantu ingatan kita. So Ustazah buka sikit, dengar sikit contoh nanti boleh search saja. Ataupun boleh tengok dekat Padlet Ustazah ada kat situ. Ataupun boleh je buka YouTube, type je Nawal Sensei yang akan keluar kat situ nah. So kita nak tengok contoh yang mana? Kita tengok contoh Ibnu Khaldun. Okey. Okey. Itu contoh Ibnu Khaldun. Okey, ada juga yang tak ada muzik. Tak ada muzik, contoh kita tengok Muhammad Abduh. Okey, ada yang Ustazah rakam je suara-suara anak murid Ustazah yang sudi. Okey, yang penting kamu boleh dapat melodi dia, kemudian hafal, kemudian buat latihan. Pada 1265 di negeri Mesir, ayah petani meninggal pada 5-6 tahun. Okey, tu contoh. Yang ni semua Ustazah rasa kamu boleh buka sendiri. Nanti Ustazah akan insyaAllah kalau ada masa Ustazah akan buat penerangan macam mana nak ingat lagu, kemudian ingat berdasarkan nota. Nota pun ada di Padlet. Dan macam mana nak transfer jawapan kepada soalan-soalan SPM. Okey, nanti boleh tengoklah dekat YouTube Ustazah. Kemudian, lagi sikit masa, kita tengok macam mana nak ingat tokoh tingkatan biodata tokoh. Selalu jadi cabaran pada kita nak ingat biodata kan. So, kita ada 6 tokoh tingkatan 4 dan 6 tokoh tingkatan 5. So, kita kena guna jari nah. Okay, kita ada 6 tokoh, so kita guna 6 jari. Kita ingat nama imam dulu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Ghazali. 6. Mesti ikut turutan. Susah katakan, otak kita mesti susah ikut turutan. Kemudian kita ingat nama saja dulu. Nu'man bin Sabit, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris, Ahmad bin Muhammad, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 6. Kemudian kita ingat tempat lahir. Kufah, Madinah, Palestin, Iraq, Bukhara, Gazalah. Okey, lepas tu kita ulang balik daripada mula. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Ghazali, Nu'man bin Sabit, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris, Ahmad bin Muhammad, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Kemudian kita ulang balik. Kufah, Madinah, Palestin, Iraq, Bukhara, Gazalah. Sampai kita ingat betul. Kemudian kita masuk pula tahun dia lahir. Okey, dia meningkat sebenarnya 80 Hijrah, kita guna Hijrah 80 93 150 164 194 450. So, kita ingat 80 93 150 164 194 450. So dari situ bila kita guna jari dan ingat secara tersusun, secara langsung kita dah ingat 6 tokoh dan ada 3 fakta kat situ. So kita boleh tambah lagi 1. Kemudian mencukupkan 4. Okey, tapi bila soalan tanya riwayat hidup, kita dah settle dah dekat riwayat hidup tokoh tingkatan 4. Sama juga tokoh tingkatan 5. Okey, macam tadi ada lagu, kalau kita boleh ingat lagu, kita akan ingat di part biodata sahaja. Okey? So kita ingat biodata untuk semua 6 tokoh. Tapi kalau kita rasa susah nak ingat guna lagu sebab masing-masing kecerdasan tak sama, ada yang suka nyanyi, ada yang tak suka kan. Tapi kalau kita tak susah nak ingat dengan nyanyi, kita buat sama macam
kata 4 tadi. Susun Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Said Jamaluddin, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Tahir Hamka. Okey? Kamu juga susun satu-satu. Husain bin Abdullah, Abdul Rahman bin Muhammad, Said Jamaluddin Safdar, Muhammad bin Abduh, Muhammad Tahir bin Syekh Muhammad, Abdul Malik bin Abdul Karim. Okey? So macam tu juga cara dia. Jadi kita insya-Allah bila kita dapat ingat fakta-fakta macam ni, sekurang-kurangnya level of confidence kita tinggi. Dan bila kita punya level of confidence tinggi, kita akan kurang untuk bagi jawapan yang ragu-ragu dan dia akan beri efek yang positif lah kepada jawapan-jawapan kita yang lain. Okey? Jadi untuk hari ni pokpek, kita dah habis cerita tentang panduan menulis jawapan pendidikan Islam. Yang pertama tadi, adab nak tulis jawapan macam mana. Okey, supaya kita tidak menyusahkan pemeriksa dan kita sebenarnya memudahkan diri kita. Kemudian yang kedua, Ustazah kongsi panduan mudah untuk lulus pendidikan Islam ataupun untuk cemerlang A+ pendidikan Islam, kertas 1. Dan yang ketiga, panduan mudah untuk ingat tokoh dengan lagu. Jadi sebab kekangan masa, kalau sepatutnya Ustazah kita kena buka, kita kena bedah lagu tu, kita nak tengok macam mana, kita akan sambung insya-Allah di Padlet dan juga YouTube Ustazah nak. Jadi Ustazah setakat tu dulu. Okey. Yang lemah tu daripada Ustazah, yang baik tu daripada Allah lah, dan hakikatnya kedua-duanya daripada Allah. Yang penting kita kena bersyukur. Okay? Kita tak pernah terbayang dalam hidup kita akan melalui fasa begini macam duduk rumah lama-lama. Tapi sebenarnya kita kena cari yang positif, yang baik di sebalik apa yang Allah atur kepada kita. Okay? Dan kita paling kena bersyukur masih ada nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat menuntut ilmu, dan sentiasa ada ruang untuk kita baiki diri kita. Okay? Jadi boleh rujuk Padlet dan YouTube Ustazah dan boleh juga respon di sini, ataupun inilah tempat yang Ustazah kata tadi tu. Padlet nak bagi soalan ke, nak bagi komen ke, nak tanya apa-apa berkaitan dengan nota dan lagu yang Ustazah kongsikan tadi. Jadi Ustazah tak tahu kita akan jumpa lagi tak untuk slot seterusnya. Jadi Ustazah minta maaf salah dan silap. Okey, semoga bermanfaat slot ini, dan pesanan macam biasa, kita semua please stay at home, duduk rumah. Dekat-dekat nak Ramadan ni kita banyak buat pahala lah, buat ibadah, baca Quran semua. Kemudian hashtag hapus COVID-19. Thank you kepada frontliners dan sentiasa support Perlis Mengaji. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.